Okey, kita terus mula. Present now. Okey. Sekejap Okey, saya sharing semua. Okey, testing semua dapat dengar dengan jelas. Luis Lim. Jelas. Jelas Okey, kita terus kepada perbincangan muka surat 23. Okey, sebelum ni kita dah bincang bagaimana kita nak mengira menggunakan troli dan juga pita detik untuk mendapatkan bacaan. Kita gunakan troli kerana dia adalah suatu eksperimen yang mudah di dalam makmal dan dia berlaku dengan pantas. Jadi kalau kita gunakan jam randik maka tak sempat. So kita gunakan pita detik, yang mana pita detik ni akan memaparkan titik-titik. Titik-titik itu kita boleh dapatkan sesaran. Okey, contoh dia soalan nombor B. Tengok 6B jumlah sesaran troli. Okey, jumlah sesaran troli kat sini jumlah panjang semua keratan pita detik, iaitu kamu tambahkan semua sekali. Okey, maknanya semua sekali ni kita tambahkan. Okey. Dan ingat kalau minggu lepas kita potong 11 titik, potong 11 titik, potong, maksud dia sekali semua panjang tu adalah dia punya jumlah sesaran. Okey. Okey, itu untuk sesaran. Setakat ni okey, boleh faham sesaran dia? Okey, seterusnya kita lihat pada soalan CD. Tengok C, halaju purata keseluruhan gerakan troli. D, halaju purata awal troli. E, halaju purata akhir troli. Nampak? Ketiga-tiga soalan ni berbeza. Yang pertama, keseluruhan. So, bila keseluruhan maksudnya jumlah sesaran bahagi dengan jumlah masa. Jumlah sesaran tadi dapat 27 cm, bagikan dengan masa kita dah dapat pada minggu lepas 1.2 saat, maka dapatlah 22.5. Okey. Okey, seterusnya halaju purata awal. Okey, apa beza halaju awal dengan halaju akhir? Kita tengok cara dia buat Okey, dia ambil setengah daripada U, setengah daripada V. Itu halaju purata awal U, halaju purata akhir V. Okey, ada 6 jalur pita detik 6 1 2 3 4 5 6. Dia ambil yang ini U, yang ini V. Boleh? Saya tandakan, saya cuba ni Ini saya gunakan program. Okey. Okey, ini U, ini V. U pun salah. U. Yang ini V. Okey, ini yang maksud dia ni daripada graf ni yang bawah ni. Itu penerangan dia, okey. U dengan V. Okey, saya keluar sebab benda ni menyusahkan pula. Sekejap alamak, ada masalah hang. Saya gunakan JPEG, gunakan program programming Photos, tapi hang pula ni. Okey, sekejap. Saya ada masalah. Ya, tak apalah, kita teruskan sebab saya hang. Kat sini saya hang. Saya nak testing. Luis, nampak? Okey tak? Boleh tak? Nampak yang mana? Screen, nampak tak muka surat aktiviti 21 ni? Masih dekat tadi yang cikgu tulis halaju awal dengan akhir. Okey, yang saya tulis warna biru tu Ya. Okey, sebab saya hang kat sini, tak apa, saya teruskan jelas, saya baca je Okey, halaju purata awal, kamu tengok dia ambil 2 tu dibagikan 2 bahagi dengan 0.2. Tak nampak pula.
Dan halaju akhir 7 bagi dengan 0.2. Kamu tahu dapat mana 0.2 tu? 0.2 tu daripada 1 peta detik. 1 peta detik, tengok masa untuk 1 keratan peta detik adalah okay, hello. Hello, testing, testing. Dapat kembali balik. Saya cuba gunakan telefon.
Okay, sorry, minta maaf. Saya tak tahu masalah ini. Kan. Ada bergema tak? Tak ada. Tak ada, okey. Saya jauh sikit daripada laptop. Okay. Okey, dapat sharing daripada gunakan headset? Ya. Okey, bagus. Kita terus kepada nombor 23 tadi. Okey. Okay. Kamu tengok pada sini. Saya nak highlightkan. 6 tolak 1. Saya tak nak gunakan yang atas ni. Atas ni kamu pening nanti. Tengah-tengah ni kamu pening. Okey. Saya padam setengah. Saya gunakan 6 tolak 1 darab 0.2 saat. Okey. So 6 tolak 1 tu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Okay, kenapa dia gunakan 6? 6 tolak 1 ni. Cerita dia macam ni. Kalau kamu nak faham daripada kotak pertama, pergi ke kotak 2, 1, kita panggil apa? 1 detik masa. Dari yang kedua, pergi ke 3, 1 lagi detik. 3 ke 4, saya besarkanlah senang. Padam sekejap Okey. 1 pergi ke 2, 1 detik. 2 pergi ke 3, 1 detik. 3 ke 4, 1 detik. 4 ke 5, 1 detik. 5 ke 6, 1 detik. So, jumlah dia adalah 5. Nampak? So, daripada 5 ni, inilah cerita dia. Sebab itu dalam tadi tu, kecilkan balik. Okey, ni 6 tolak 1 darab 0.2 sebab dapat 5. Tadi kita dah kira ada 5. So, 5 tempoh masa. 5 darab dengan setiap satu jalur ni adalah nilai dia 0.2 saat. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Ada soalan? Luis Lim, ada soalan? Faham. Faham Okey, kita dah pergi sampai pecutan. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Masa ada lagi 15 minit. Kita pergi surat seterusnya. Menganalisis gerakan. Jangka masa detik ialah alat yang digunakan untuk mengkaji gerakan suatu objek singkat. Ini dah bincang. Itulah. Okay, pita detik berkarbon dipasang melalui jangka masa detik ditarik oleh objek. Apabila suis bekalan dipasang, bilah pengetuk akan bergetar 50 kali sesaat. Selang masa, ini kita dah bincang ke belum ni? 23, 24 ni. Betul ini 24? Okey, baca dulu contoh 26 dengan contoh 2.7. Okay, mana yang kamu tak faham, saya rasa ni semua saya dah bincangkan pada minggu lepas. Okay, cuba tengok dulu. Saya bagi 2 minit. Okay, boleh? Ada soalan? Okey, mungkin kamu tertanya-tanya mana datang ni 4 tolak 1 ni. Okey, ni 4 tolak 1. Cerita dia sama macam tadi lah. Cerita dia sama. 1, 2, 3. Tu ada 3 jangka masa detik. So 3 darab 0.1. Kenapa 0.1? Sebab masa setiap pita detik tu adalah 0.1. Setiap keratan mengandungi 5 detik atau 0.1 saat. Nampak? Kaedah dia sama. Nampak? Untuk soalan ni dia tak gunakan 11 titik. Dia hanya gunakan 6 titik. 6 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. 6 titik sama dengan 5 detik.
Boleh? Okey, sekarang siapa-siapa ada di sini, ada soalan boleh tanya. Tak ada, saya akan teruskan ke muka surat seterusnya. Sekali lagi, Ashura, Iwana, boleh jelas, faham? Faham. Faham, okay, nampak bila kamu dah faham pita detik ni agak mudah. Dia memang mula-mula agak susah. Cuma kamu bayangkan, kalau jumpa soalan ni, yang kamu tak pernah belajar, alih-alih keluar macam ni, biasa kita akan takut tengok pita detik. Tapi bila kamu dah faham, dah jelas, nampak dia lebih mudah. Okey, seterusnya, next. Contoh 2.8. Nak mencari pecutan. Okey, kaedah ini, boleh tengok saya nak kamu bandingkan yang ini, pecutan ni, dia V tolak U bagi dengan masa 0.3 saat. Ini kaedah potong pita detik yang panjang, dia potong daripada 5 detik, 6 titik, 6 titik, 6 titik. Itu contoh 2.7. Yang ini pula, ini saya pernah beritahu awak itu. Kalau panjang terus boleh tak kita dapatkan dia punya halaju pecutan? Boleh. Kalau panjang terus tak ada masalah, boleh. Kita tak payah potong pun boleh. Ini adalah contoh kepada yang tak payah potong. Pita detik tak payah potong. Ada kala bilangan detik adalah terlalu sedikit untuk membuat potongan pita detik kepada keratan-keratan. Dalam kes ini, analisa secara terus diperlukan. So, ini adalah analisa secara terus. Dan menggunakan 2 titik awal dan 2 titik akhir untuk mencari halaju awal dan halaju akhir. Masa pula dikira pada detik. Detik dia adalah 10 detik. Kenapa 10 detik? Dia ada 11 titik. Darabkan dengan 0.02. Setiap 1 detik itu adalah 0.02 saat. Boleh pecutan dia. Ini saya rasa dah tak ada masalah lah. Awak dah faham. Yang ini seterusnya. Menggunakan photogate. Photogate ni, untuk pengetahuan awak, benda ni adalah paling terbaru. SSM. Bila kita nak order barang ni, photogate ni, harga dia terlampau mahal. Melebihi daripada bajet panitia. Semua sekolah, bukan masalah sekolah SMK Tunku Putra saja. Semua masalah batu pahat ni tak dapat nak beli photogate ni. Terlampau mahal. So, kita sedang usahakanlah mungkin tahun depan ke, mungkin dapat lebih murah ke, saya tak tahu. Tapi setakat ni memang tidak ada sekolah gunakan benda ni. Photogate. Kamu boleh baca sendiri macam mana photogate ni. Sebenarnya, saya pernah mengikuti kursus di Perak. Pakai telefon pun boleh, tak payah guna photogate. Pakai telefon pun boleh. Tapi kalau kamu gunakan telefon, dia terus kirakan terus semua. Dapat halaju pecutan lebih canggih daripada photogate. Konsep photogate ni macam kamera polis trafik. Dia mencatat dia punya halaju. Kamu tengok pada halaju awal, gunakan X bagi T. Itu konsep dia. Tapi saya rasa takkanlah keluar soalan. Nak kata mustahil mungkin jadi. Tapi saya rasa tak keluar sebab kebanyakan sekolah memang tak ada photogate ni. Teruskanlah pada soalan seterusnya. Seterusnya. Menghubung kaitkan sesaran, halaju, pecutan dan masa. Bagi objek yang bergerak dengan halaju seragam, pecutannya ialah sifar. Cuba fahamkan ayat tu. Halaju seragam, pecutan dia adalah sifar. Apa maksud halaju seragam? Contohnya, kamu bergerak dengan keadaan 5 meter sesaat. Kamu bergerak saat pertama 5 meter sesaat, saat kedua 5 meter sesaat, saat ketiga 5 meter sesaat. Sampai 5 jam kamu berjalan tu 5 meter sesaat. So, halaju akhir dia adalah 5 meter sesaat. Halaju awal dia adalah 5 meter sesaat. 5 tolak 5, kosong. Kenapa saya kata tolak tu halaju akhir halaju awal? Sebab nak mencari pecutan menggunakan formula A sama dengan V tolak U bagi T. A sama dengan pecutan. V halaju awal, akhir. Halaju akhir dia 5 meter. Tolak dengan halaju awal, 5 juga. 5 tolak 5, kosong. So, bila sini kosong, pecutan dia jadi kosong. So, itulah pecutan sifar. Nampak? Nah, itu penangan paling mudah untuk kamu fahamkan. Apa maksud halaju seragam, pecutan sifar. Seterusnya. Sesaran objek itu selepas T saat diberi oleh S sama dengan V darab T. Dengan V adalah halaju seragam objek tersebut. So, kalau kamu berjalan 5 meter sesaat, kamu jalan dalam 1 saat sama dengan jumlah dia 5 meter. Faham tak?
katakanlah V, balik mana dia tadi? Tak keluar pula. Halaju akhir dan halaju awal sama-sama 5. So S sama dengan 5, halaju dia 5 darab dengan T. T masa dia 1 saat, katalah 1 saat. So dapat 5 meter. Betul lah, 5 meter dalam 1 saat. Nah, itu kita dapatkan dia punya sesaran. Okey. Lepas tunggu balik. Okay, setakat ni faham apa ayat ni? Kita sekarang ni kita nak bincang apa yang ditulis dalam buku ni. So setakat ni kamu dah faham. Okay, kita teruskan kepada gerakan dengan pecutan seragam. Kamu tengok ni. Okay. Ini semua adalah benda baru yang setakat ni kita buat dalam mana-mana latih tubi tak pernah lagi jumpa pembinaan formula. Ini pembinaan formula sebenarnya. Okay. Tapi tak apa, kamu tengok dia punya hubung kait. Saya nak tekankan kepada mana yang penting. Yang penting warna biru ni. Ni semua penting. Okay. Yang seeloknya kamu hafal. Okay. S sama dengan setengah U tambah V darab T. V sama dengan U tambah AT. S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. V kuasa 2 sama U kuasa 2 campur 2S. Okey, saya nak tengok empat-empat ni kita tengok terus kepada senarai formula. Kita pernah bincang senarai formula sebelum ni. Mana senarai formula? Sekejap lupa dah. Kejap. Senarai formula. Kejap. Ni dia. Okey, untuk senarai formula ni nampak ni. Ada kan? A sama V tolak U bagi T. Ini kita dah bincang tadi. V sama U kuasa 2 campur 2S. S sama UT campur setengah AT kuasa 2. Okay, saya snapshot sekejap. Okay, kita tengok balik pada tadi. Okay, compare kan. Okay, tengok sini. Yang ni semua ada. Tiga-tiga semua ada. Okay, boleh? Okay, yang penting awak kena tahulah. V tu apa dia? Halaju akhir. S sesaran. U halaju awal. Dan T masa. Okay, seterusnya contoh 2.9. Baca dahulu soalan. Ada soalan boleh tanya? Okay, ada soalan? Siapa saya nak tanya? Ivy, ada soalan? Syahok, ada soalan? Mulailah. Tapi macam susah. Okey, macam susah. Contoh 2.9. Syahok? Oh, Syahok. Saya tak tahu macam mana nak guna formula. Okey, bagus. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kerana beritahu. Sebab cikgu tengok memang mudah lah. Sebab cikgu belajar benda ni. Sebab tu saya nak tahu apa masalah awak semua. Okay, kita bincang satu demi satu. Sekejap ada gangguan. Dam.
Okey, sorry. Okey, Hisham mula memandu keretanya dari rumah dengan pecutan seragam dan mencapai laju 15 meter saat dalam masa 5 saat. Okey, berapakah pecutan kereta Hisham? Okey. Kita cuba memahami bila kamu dapat soalan ni, first sekali saya rasa kamu jadi macam takut. Nanti jap alamak, kenapa conteng pula Jap. Macam mana nak ni? Okey, dekat sini jelas senang. Okey, mula memandu keretanya dari rumah dengan pecutan seragam. Ayat yang pertama, pecutan seragam. Okey. Dan mencapai laju 15 meter sesaat dalam 5 saat. Cuba fahamkan ayat tu pecutan seragam, laju 15 meter saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan kereta Hisham? Mesti dalam kepala awak dah lah tulis pecutan seragam, lepas tu dia tanya pula pecutan. Betul tak? Okey. So macam mana kita nak buat? Okey, soalan dia kita kaji balik. Dia mula memandu keretanya dari rumah. Dari rumah maksud dia mula memandu. Mula memandu maksud dia laju awal dia sama dengan kosong. Mula memandu. Awak start kereta, awak baru gerak. Maksud dia laju awal awak kosong. Dan mencapai laju 15 meter saat. Okay. Dia punya kunci dia punya trik dia adalah pecutan seragam. Bila pecutan seragam, kamu andaikan dia punya kereta akan bergerak daripada rumah tu 15 meter saat sampailah dia mencapai laju 15 saat. So maintain 15 saat. Itu dia punya trik dia punya tipu dia. Sebab dia bukan kata laju seragam, dia kata pecutan seragam. Nampak beza dia? Kalau pecutan seragam, maksud dia laju awal dia dengan laju akhir dia berbeza. Sebab tu ada pecutan. Kalau laju akhir dengan laju awal dia sama, itu maksud dia pecutan sifar. Itu trik dia. So, ayat pecutan seragam ni kamu jangan risau. Pecutan seragam tu maksud dia U dia lain, V dia lain. Okay? So, pecutan kereta Hisham, ingat tadi saya beritahu, dia mula tadi kosong. So, gunakan formula pecutan V tolak U bahagi T. Okay, yang ini yang pertama. Okay, saya fokus pada Chahok sebab Chahok yang tadi kata tak faham. So, kita tanya Chahok adakah dia dah faham nombor A tu. Huruf A. Ya, faham. Faham So, ingat, jangan takut dengan kataan pecutan seragam. Sebab memang kamu tengok pecutan seragam, lepas tu dia tanya pula pecutan. Kamu mungkin andaikan pecutan seragam tu kosong. Ni tak pecutan seragam bukan kosong. Okey, kita terus pada B. Sesaran kereta Hisham 5 saat selepas mula bergerak. Sesaran. Okey, bila kita dapat pula sesaran ni, apa yang kita perlu tahu? Okey, kita tengok list formula. Saya tak suka gunakan yang ini sebab biasa dalam exam tak keluar benda ni. So, dia keluar kepada list formula. Masalahnya kat mana list formula saya tadi? Kena keluar balik. Kita keluar sekejap Saya tak preparation pula dengan list formula. Alah Sekejap cari balik. Tadi buat screenshot pun tak boleh. Sekejap bagi shortcut sikit. Telegram. Jadi send balik. Okey. Baru nampak senang. Okey, ini tadi V tolak U ni semua tak ada. Ni tak ada So mungkin dalam peperiksaan kamu tak dibagi setengah V tolak U tadi. So macam ni kita nak buat kalau tak ada keluar tu. Nak cari sesaran. Okey. Nanti saya cuba fikirkan sekejap. Mana tadi? Okey, sesaran kereta 5 saat selepas mula bergerak. Saya risau apa tahu, untuk sesaran ni kamu tak boleh gunakan form, kamu bukan tak boleh, kamu lupa semua sekali.
Biasa pelajar akan lupa semua kali formula ni. Saya rasa lebih guna formula yang ini. Ini rasa boleh ni. V kuasa 2 sama U kuasa 2 campur 2S. Sebab kenapa guna formula ni? Formula ni ada dalam list formula. Kita tengok sekali lagi list formula. Sekejap. Yang banyak kena ulang alik. V kuasa 2 nombor 2 V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2AS. Okey, V kuasa 2 sama U kuasa 2 campur 2S. Kat sini tadi okey ni. Gunakan formula V kuasa 2. Ni sama nombor 4 ni. V kuasa 2 sama U kuasa 2 campur 2S. Nombor 4 ni ada ni Okey, so saya tak nak gunakan yang ini. Yang ini kita takut kita mudah lupa. So gunakan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2S. Okey. Gunakan kalkulator awak. Kita cek satu demi satu. Okey, dekat sini ada tak begitu pecutan? Ada tak? Kita dah dapat dah pecutan. Okey. So V kuasa 2 untuk dicari. Tak. V kuasa 2 halaju akhir dia. Halaju akhir dia adalah 15. 15 kuasa 2. Gunakan kalkulator. Sama dengan U. U dia kosong. Campur dengan 2A. A dia apa? A dia tadi 3. 3. Yang ni S. So cari nilai S. Cuba dapatkan. Dapat tak nilai S? 15 kuasa 2 sama dengan kosong campur 2 darab 3 darab S. So S sama dengan 15 kuasa 2 bahagi 6. Cuba 15 kuasa 2 bahagi dengan 6. Dapat tak berapa sasaran dia? Betul. Betul sama So kaedah tu lebih mudah. Okey, kita gunakan kaedah ni. Kita gunakan kuasa formula yang dibagi dalam soalan. Okey, lihat pada C. Halaju kereta Hisham pada masa T4 saat. T4 saat. Tadi yang dibagi T5 saat. Sekarang nak cari T4 saat. Okey, dia gunakan formula ni. V sama dengan U tambah AT. Ini dibagi dalam senarai formula. Kita cek sekejap. Okey. Kat mana formula tu? Ini. Nombor 1. A sama dengan V tolak U bagi T. Sebenarnya sama dengan formula tu. A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, saya kembangkanlah nak buktikan bahawa formula ini sama. V tolak U sama dengan AT. V sama dengan U tambah AT. Nampak? Sama formula dia. Okey. So, gunakan formula yang kamu dah tahu tu. Masukkan dalam ni, dapatlah 12 meter sesaat. Tengok U dia kosong, A dia 3, masa dia 4 saat. Kita dapat halaju. Dan last sekali soalan dia, halaju kereta Hisham setelah bergerak sejauh 20 meter dari tempat permulaan. So 20 meter maksudnya S dia lah. S dia 20 meter. Gunakan formula V sama V kuasa 2 sama U kuasa 2 campur 2S. Okay, boleh siap? Boleh. Boleh, faham So, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada hari esok. Pada masa yang sama. Okey. Kena pukul 9.4. Okey, itu saja. Kita akan masuk muka surat seterusnya. Okey, sebelum akhir, kamu bacalah mentor ni. Mentor SPM. Dan kalau boleh buat cuba ini. Ada soalan boleh tanya esok. Sebab seterusnya kita akan belajar muka surat baru. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama.